Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah Surau Bangi Perdana yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita pada kali ini sekali lagi kita dapat sambung perbahasan kita daripada kitab Hidup dalam Sunnah yang dikarang oleh Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi yang menceritakan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita telah pun mempelajari tentang adab ataupun cara masuk ke tandas, adab qada hajat dan sebagainya. Kita dah sentuh dulu berkenaan dengan tidak bersembang. Antara adab kita berqada hajat ialah tidak bersembang dan menjaga aurat, sebagaimana hadis Ibnu Ammar yang kita dah sebut pada kali yang lepas, iaitu apabila seorang lelaki lalu berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang membuang air kecil dan dia memberi salam, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam tersebut. Ini menunjukkan bila kita sedang membuang air besar ataupun air kecil, maka kita tidak dibenarkan untuk bersembang ataupun hatta menjawab salam. Abu Sa'id radhiyallahu an pula meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhrujur rajulani yadribanil gha'id kashifaini an auratihima yatahaddatsan fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala dhalik. Yang bermaksud, janganlah dua orang keluar menuju ke tempat qada hajat dalam keadaan terbuka aurat dan bercakap sesama mereka. Ketika qada hajat itu dia bercakap, sembang. Ataupun sekarang ni tuan-tuan guna telefon bimbit. Tengah ada berqada hajat, buka telefon bimbit, telefon sana telefon sini. Walaupun dia seorang je, yang dalam hadis ni sebut dua orang yang mungkin dekat-dekat yang qada hajat boleh berkomunikasi. Sekarang ni seorang tapi dia boleh berkomunikasi dengan telefon bimbit. Orang tak boleh juga. Sebab apa? Dia kira bersembang lah tu. Kenapa tuan-tuan tak boleh? Kerana Allah Azza wa Jalla, kata Nabi, Allah Azza wa Jalla murka terhadap perbuatan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi bila kita masuk tandas, tak bolehlah kita bercakap ataupun orang kita ni kalau menyanyi dalam tandas, menyanyi dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, kita lihat pula keluar tandas. Ketika seseorang keluar dari tandas, ucaplah apa doa dia? Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adha wa 'afani. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Yang bermaksud, aku memohon keampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan gangguan daripadaku dan menyelamatkan aku. Kita masuk tandas membaca doa tadi, keluar tandas pun baca doa dia. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adha wa 'afani. Hadis sahih dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ghufranak. Pendek tadi. Yang awal tadi panjang. Yang kedua ni pendek, yang pendek. Ghufranak, aku mohon keampunanmu. Jadi kita yang tak hafal lagi tu, hafal yang pendek ni. Ghufranak. Paling tidak apa baca yang tu. Sebab ada riwayat yang saya sebutkan ini, yang kedua ni, Rasulullah menyebut ghufranak ketika keluar daripada tandas. An-Nasa'i dan Ibnu Majah pula meriwayatkan alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adha wa 'afani. Jadi yang pertama tadi kita tengok ialah gabungan daripada
kedua-dua itu. Daripada kedua-dua riwayat ini, iaitu dalam Sunan Abi Daud dan At-Tirmizi menyebutkan ghufranak. Kemudian An-Nasai dan Ibnu Majah menyebutkan, meriwayatkan Rasulullah membaca alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adza wa 'afani. Jadi kalau digabungkan kedua itu, ghufranak alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adza wa 'afani. Yang bermaksud apa dia? Segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan gangguan daripadaku dan menyelamatkanku. Cantiknya Islam, tuan-tuan, bila kita nak masuk tandas kita baca doa, bila kita keluar tandas kita baca doa. Kemudian kita masuk pula kepada memakai pakaian. Tajuk yang seterusnya, memakai pakaian. Jenis baju yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertamanya qamis, iaitu baju yang mempunyai belahan leher dan dua lengan. Qamis yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang lengannya hingga kepada pergelangan tangan, sementara labuhnya hingga ke betis, tetapi tidak sampai ke buku lali. Maknanya atas daripada buku lali lah. Baju itu tidak sampai ke buku lali. Dia tidak labuh sampai menutup buku lali, ya. Itu dia punya panjang dia, labuh dia. Kemudian dia punya panjang lengannya sampai ke pergelangan tangan. Itu yang kita sebut sebagai qamis. Pakaian qamis ini mungkin menyamai jubah yang dipakai oleh orang pada hari ini. Ini adalah antara pakaian yang paling disukai oleh Nabi SAW, walaupun Nabi tidak sentiasa memakainya. Jadi macam kita pakai jubah lah, jubah yang saya pakai ini, mungkin itu menyamai apa yang dipakai oleh Nabi SAW. Kenapa? Dia pertamanya lengan dia ini mempunyai dua lengan yang sampai ke pergelangan tangan, dan labuhnya pula sampai sebelum daripada sampai ke betis, iaitu sebelum sampai ke buku lali, tidak menutup buku lali. Nabi SAW pernah memakai qamis tanpa mengancingkan butangnya yang menutup bahagian terbuka di bahagian belahan leher, dan perbuatan tersebut menjadi ikutan oleh sebahagian sahabat baginda SAW. Itu yang pertama, pakaian qamis. Jadi Nabi tak pakai butang ataupun tak mengancingkan butang ni sampai ke atas lah. Kita fahamlah kalau kita dalam keadaan cuaca yang panas, kita tak sampai ke atas. Dan benda ini diikut ataupun diikuti oleh para sahabat baginda SAW. Yang kedua ialah al-jubbah. Yang pertama tadi qamis, yang kedua al-jubbah, iaitu jenis pakaian lelaki yang labuh dan terbuka luas. Terbuka di bahagian hadapannya dari atas sehingga bawah, dan dipakai pada bahagian luar pakaian. Macam tuan-tuan, macam saya ni, kalau ada baju di dalam ni, dia ada selai lagi pakaian luar. Pakaian luar yang panggil jubbah, dan yang pakaian luar itu di hadapannya terbuka, tidak dibutangkan. Ini nampaklah yang pakaian dalam. Itu yang dipanggil jubah. Sebagaimana kita tengok imam-imam kita ataupun para khatib kita memakai jubah pada hari Jumaat. Itu yang disebut sebagai jubah. Tuan-tuan sekalian, untuk kali ini itu saja yang kita dapat bincangkan. Kita jumpa lagi pada kuliah kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.